وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini, moga-moga dengan adanya majlis-majlis seperti ini, daripada mana-mana tuan guru, daripada mana-mana ulama, daripada mana-mana ustaz, moga-moga setiap ilmu yang disampaikan dapat dijadikan sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah yang bersifat sementara. Dan ingatlah bahawa setiap niat, ucapan dan perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban dan akan diadili dengan seadil-adilnya di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pagi ini, sebagaimana yang ditaklifkan, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dikupas dan diperbahaskan, macam tak ada tajuk lain, tajuk sama. Mereka bagi tajuk Dajjal. Tajuk Dajjal. Baik. Secara umum yang saya boleh bagi tahu ialah, kalau nak suruh cerita tentang hakikat Dajjal dari sudut ciri-ciri, dari sudut sifat-sifat, dari sudut fizikal, dah lama kita bahaskan tentang isu tersebut. Kalau nak minta kita bahaskan Dajjal dari sudut perancangan-perancangan, agenda-agenda, propaganda-propaganda, juga sudah lama kita bahaskan. Kalau nak bincang bab Dajjal dari sudut fitnah-fitnah yang dikeluarkan oleh Dajjal sebelum beliau menzahirkan dirinya sendiri, juga sudah banyak kita bahaskan. Dan begitu juga kalau nak bincang tentang masalah Dajjal, fitnah batang tubuh beliau itu sendiri sewaktu menzahirkan dirinya kelak, juga sudah banyak diperbahaskan. Apapun pada pagi ini, dengan masa dan waktu yang terhad, saya akan memilih satu konteks daripada tajuk sebesar Dajjal tadi untuk sama-sama kita renung, untuk sama-sama kita hadam. Moga-moga ada manfaat dan iktibar daripada perkara dan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fussilat ayat 52, 53 dan 54, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in kana min indillahi summa kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Surah Fussilat 52, 53 dan 54. Dalam firman Allah tersebut, ayat dimulakan dengan kalimah kul. Katakanlah wahai Muhammad. Sesungguhnya perkataan Muhammad ini dilontarkan kepada golongan-golongan kafir musyrik yang mendustai Al-Quran, yaitu firman-firman dan ayat-ayat Allah. Ara'aitum in kana min indillah, bagaimana pendapat kamu sekiranya Al-Quran ini, ayat-ayat Allah ini, firman-firman Allah ini sememangnya benar-benar datangnya daripada Allah. Summa kafartum bihi, dan kemudian kamu kufur dengannya.
kemudian kamu ingkar dengannya, kemudian kamu berpaling daripadanya. Man adallu, siapakah yang lebih sesat, mimman huwa fi syiqaqin ba'id, daripada mereka yang berada pada persimpangan yang jauh. Dalam ayat 52, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyebut perkara dan hal tersebut kepada kaum musyrikin, yang mana mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah dengan pertanyaan dalam bentuk, bagaimana pendapat kamu sekiranya Al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah, kemudian kamu tak mau beriman dengannya, kamu kufur dengannya, kamu ingkar dengannya, kamu berpaling daripadanya. Dan tidak ada orang yang lebih sesat kecuali orang-orang yang berada pada persimpangan yang jauh, yakni orang-orang yang sentiasa ingkar, tidak mau mengikut perintah, yang jauh daripada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina, kami akan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, dari segenap ufuk alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan kalau hal tersebut masih kurang, kalau hal tersebut masih tidak mencukupi bagi kamu bukti-bukti yang berada di segenap pelusuk alam semesta ini, lihatlah bukti-bukti kekuasaan kami pada diri kamu sendiri. Allah suruh tengok pada diri kita sendiri, pada diri masing-masing. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga menjadi terang bagi kamu, menjadi cerah bagi kamu, sesungguhnya Al-Quran yang datang daripada Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah perkara yang benar, perkara yang pasti, perkara yang hak. Awalam yakfi bi rabbika, masih tidak mencukupi lagikah Tuhanmu itu bagi kamu? Sesungguhnya dia adalah zat yang maha melihat segala sesuatu. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, dan ingatlah, sesungguhnya orang-orang kafir musyrikin yang mendustai ayat-ayat Allah tadi, mereka sebenarnya was-was, mereka sebenarnya ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka sendiri. Ala innahu bikulli syai'in muhit, dan sesungguhnya pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi ilmunya atas segala sesuatu. Baik, bila kali pertama kita membaca dan merenung ayat ini adalah satu peringatan bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah. Lebih-lebih lagi ingkar dan kufur, tak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman serta ayat-ayat Allah yang turun kepada beliau. Kalau baca ayat ni, orang akan tanya, tang mana dajjalnya? Tang mana kita boleh kait? Tang mana kita boleh hubung? Tang mana kita boleh relate dengan persoalan dajjal? Baik, bila kita membaca Al-Quran satu demi satu, helaian demi helaian, kita akan mula nampak bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dapat tidak mempunyai tiga perkara pokok yang paling dasar, tiga perkara pokok yang paling asas. Yang pertama ialah persoalan tentang tauhid, persoalan tentang akidah. Yang kedua ialah persoalan tentang syariat, hukum-hukum dan sumber perundangan. Dan yang ketiga ialah melibatkan soal adab, soal akhlak dan soal etika. Inilah ketiga-tiga dasar, ketiga-tiga asas yang melatari ayat-ayat dan firman Allah. Tetapi di sana
Di sebalik Allah menyebut tentang tauhid dan akidah, Allah menyebut tentang syariat dan undang-undang, Allah menyebut tentang adab, etika dan akhlak, diselitkan di setiap ayat-ayat dan firman ini kisah-kisah, cerita-cerita. Kisah-kisah ini yang paling banyak melatari dalam Al-Quran ialah para utusannya, iaitu para nabi dan para rasul, yang mana ada di antara nabi-nabi dan rasul yang diberitakan oleh Allah nama-nama mereka, dan juga tercatat di dalam Al-Quran ada di antara para utusan yang nabi-nabi dan rasul ini tidak dikisahkan, tidak diceritakan oleh Allah secara terus dan langsung akan nama-nama dan kisah kehidupan mereka. Di samping itu ada kisah-kisah yang bersifat personal dan individu atas nama perseorangan. Ada kisah Luqmanul Hakim, ada kisah Khidir alaihi salam, ada kisah Iskandar Zulkarnain, ada kisah Nabi Uzair, dan beberapa tokoh-tokoh dan nama yang lain dalam bentuk individu dan personal. Dan kadang-kadang kisah ini datang dari sudut yang lebih ramai, berkelompok dalam bentuk ashab-ashab. Ada kisah Ashabul Fil, ada kisah Ashabul Ukhdud, ada kisah Ashabul Ras, ada kisah ashabutu, ashabuni. Baik, bila kita lihat lataran kisah-kisah ini, sememangnya ketiga aspek yang paling penting memang tersirat di sebalik kisah-kisah ini. Dan Allah melihat kecenderungan hati, jiwa dan perasaan manusia. Manusia ini sememangnya suka, manusia ini sememangnya gemar kepada cerita-cerita dan kisah-kisah untuk mengubat lara, untuk mengubat hati, untuk dijadikan panduan iktibar dan pengajaran.